Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya hari ini, Rusman Ismail, dalam ruangan kongsi bersama kaunselor anda. Apa khabar semua? Dan ya, kita maklum hari ini kita berada dalam situasi yang sangat tegang dengan ujian yang Allah bagi kepada kita dengan satu benda yang tak nampak. Baru kita tahu kan, benda yang tak nampak dia susah kan, tapi dia wujud. Susah, memang wujud. Itulah yang kita perlu beriman kepada Allah, sebab Allah tak nampak dan memang betul-betul wujud. Dan Allah kirimkan benda yang tak nampak. Virus tak nampak, sangat tak nampak, tapi ia telah panikkan satu dunia. Okey. Itu intronya. Intronya. Jadi kita nak cerita hari ni, apa khabar anda di sana, anda di luar sana. Sebelum tu, jangan lupa dulu subscribe dulu lah guys. Okay, kita akan kongsikan sedikit dalam aspek psikologinya, macam mana kita nak hadapi ujian yang Allah bagi ni. Ya, sememangnya Allah pilih kita semua berada dalam ujian ini, pasti ada sebab ni. Okay, sama ada sebab tu daripada kita ataupun sebab itu datang daripada Allah nak uji kita. Okay, mungkin kita waktu zaman kita, Allah fikir Allah yang tahu, lebih mengetahui, mungkin kita lebih layak untuk menerima bebanan ini, ataupun disebabkan kita punya perangai yang teruk sangat, disebabkan kita punya yalah, Allah bagi macam-macam nikmat, tapi kita tak balas apa-apa, ucap terima kasih pun tidak. Jadi mungkin Allah nak dengar rintihan hamba-Nya untuk Sang Pencipta. Mungkin Allah nak dengar rintihan, ya Allah, hapuskanlah coronavirus ini, ya Allah, COVID-19 ini. Itu mungkin kemungkinan yang kita perlu positifkan diri kita lah. Dan pesan saya sebagai kaunselor anda, setiap hari mesti positifkan diri kita supaya kita tak tertekan dengan apa yang berlaku, apa yang terjadi pada hari ini. Okey, kita masuk kepada dalam diri kita lah. Kita masuk kepada isu yang berlaku dalam diri kita. Dan dia begini, dunia kita ni ada dua. Dunia dalaman kita, dunia luaran kita. Okey, yang berlaku pergolakan ini iaitu di luar dunia, maksudnya benda yang berlaku ni di luar sana, tak boleh keluar. Jadi benda-benda begitu telah menyebabkan kita punya self instinct kita yang sentiasa selalu kita bekerja, selalu kita belajar, selalu kita buat aktiviti seharian happy sahaja, dan benda itu akan meningkatkan self instinct kita. Tapi bila kita tak boleh laksanakan benda yang boleh meningkatkan self-esteem kita, kita akan terganggu bahagian emosi. Okey? Bahagian emosi akan terganggu. Fizikal kita akan terjejas nanti. Okey. Jadi kita nak tengok part mana kesannya kalau benda ini berlaku, kalau perintah berkurung berlaku, apa yang kita nak buat? Apa kesannya? Okey. Jadi tolong buat sesuatu untuk diri kita. Okey? Apa yang kita nak buat? Bila self esteem kita menurun, kita tak buat kerja harian yang kita rutin kita setiap hari, self esteem kita menurun, maka intelektual kita pun akan menurun dan emosi akan menguasai intelektual. Apa intelektual kita ni? Intelektual kita ni akan mengawal emosi kita. Tapi kalau emosi kita mengawal intelektual, dia akan jadi macam mana? Jiwa kita akan hangat mencari sesuatu yang untuk mencari sesuatu yang perlu dipenuhi. Ya? Perlu dipenuhi. Sebagai contoh apa? Jiwa kita rasa tak boleh keluar, macam manalah nak cari duit, macam manalah, tak happy, boring. Semua itu emosi yang menentukan. Kalau sebelum ni intelektual yang menentukan. Boleh kita cover. Jadi bila emosi
telah menguasai diri kita, masalah kita. Okey? Jadi, pastikan anda perlu tingkatkan quality time anda dengan meningkatkan intelektual dengan apa yang kita jadi sekarang. Sebagai contoh, kalau kita sebagai seorang pelajar, back kepada basic, apa matlamat kita? Okey. Back kepada basic, apa yang telah kita usahakan. Okey. Ya, sebagai contoh, kalau 24 jam anda di rumah tanpa buat apa-apa tentang apa yang anda usahakan sekarang, anda rugi. Kalau pelajar tak belajar sedikit pun satu hari, walaupun satu hari dia tak belajar sedikit pun, rugi. Sedangkan masa tu tetap berlalu, tetap pergi. Betul? So, kita perlu tune balik apa yang kita perlu buat dalam sehari. Okey, kita nak balik back kepada macam mana kita nak tune balik benda yang berlaku tu sangat susah. Sangat susah? Tidak, tak susah. Tak susah. Pertama, kita perlu reframe balik apa yang kita usahakan. Dengan pertama, catat apa yang kita mahu dalam tempoh terdekat. Okey. Catat apa yang kita mahu dalam tempoh terdekat. Yang kedua, bila kita catat, okey, bertindak dari sekarang. Ya, bertindak dari sekarang. Kalau kita SPM, catat, okey, dalam tempoh terdekat ni, okey, dalam katakan 14 hari di kuarantin, apa yang kita nak buat dan kita bahagikan kita punya subjeknya, macam mana kita nak belajar. Sekarang ni lah kita perlu buktikan aku boleh belajar sendiri. Aku boleh belajar sendiri. Mungkin ada cikgu-cikgu buat grup, hantar tugasan dan sebagainya. Itu sangat bagus. Yang kita perlu kita tekankan di sini, sebagai seorang pelajar, apa yang kita nak buat dalam sehari itu mesti ada. Reframe balik maknanya kita kasih kecilkan frame tu. Okey, dalam tempoh 14 hari ini, bab apa kita nak belajar, macam mana kita nak belajar, itu terpulang pada kita. Okey? Jadi, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang kita maklum yang kita ni ada potensi, yang kita ni ada masa, yang kita ni ada peluang, yang kita ni ada sesuatu yang perlu kita tuntut. Perkara asasnya, jangan tunggu lama-lama. Reframe balik, tulis, kemudian bertindak ikut frame time kita. Okey? Jangan sampai emosi menguasai intelektual. Bila emosi telah menguasai intelektual, maka kita akan jadi tension, boring, jadi macam bila tension datang, kita susah nak kawal diri kita. Kesannya pada diri kita juga. Okey? Jadi, syukur ada kuarantin, boleh kita ada banyak masa dengan keluarga, boleh kita ada banyak masa dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi, peluang inilah guna sebaik mungkin. Terutamanya, gunakan sebaik mungkin untuk private life dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perbanyakkan masa kurangkan masa public life, okey, perbanyakkan masa private life dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sekadar itu saja untuk perkongsian kita. InsyaAllah kita jumpa dalam video seterusnya. Okey, bagaimana kita nak tingkatkan diri kita dalam 14 hari yang ada dengan apa aktiviti yang kita boleh susunkan. Kita jumpa selepas ini dalam video yang lain pula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.